Jadi Datuk Seri dalam keadaan seperti mana yang Datuk Seri sebut tadi, agaknya lah saya nak tahu dengan perwatakan Datuk Seri macam ni, dengan transformasi yang nak dibawa, apakah MCA hari ini lebih selesa berbincang duduk dengan parti-parti komponen lain dalam barisan dan boleh membawa kejayaan lebih berbandingkan sebelum ini? Ya, saya setuju bahawa masa sekarang adalah masa yang cukup baik dalam komponen Parti Barisan Nasional, di mana kita semua dapat bermufakat dan juga dapat kita berbincang dengan lebih mendalam tentang perjuangan Barisan Nasional. Saya nak tegaskan di sini bahawa Barisan Nasional adalah satu konsep yang cukup baik yang menjaga kepentingan semua kaum dalam negara kita, dan bagaimana kita dapat memastikan Barisan Nasional yang boleh mewakili masyarakat berbilang kaum ini diberikan satu pandangan yang cukup baik oleh orang-orang muda. Kita kena tahu bahawa kongsi kuasa, semangat kongsi kuasa dalam Barisan Nasional ini perlu kita dapat tonjolkan. Kalau kita tidak dapat tonjolkan, mereka rasa bahawa UMNO saja yang membuat keputusan, yang lain hanya pengikutnya, maka kita akan hilang, orang kata, kelebihan Barisan Nasional ini. Oleh itu Barisan Nasional perlu dilihat sebagai satu parti yang benar-benar menunjukkan kongsi kuasa, benar-benar dapat mewakili semua kaum dalam negara kita. Bila Datuk Seri sebut tentang kongsi kuasa, satu soalan automatik dari saya ialah, dalam perkongsian ini mesti ada juga perkongsian tanggungjawab. Betul. MCA sebelum ini dah buat keputusan melalui mesyuarat dia tidak mahu lagi memegang jawatan dalam kerajaan. Sekarang Datuk Seri dah jadi pemimpin MCA, dia jadi presiden. Perlu atau tidak MCA duduk balik dalam kerajaan, dalam kabinet umpamanya? Saya nak tanya itu, dan kalau jawapan dia ya, macam mana prosesnya? Ya, memang benar sebagai sebuah politik kita perlu menjadi kerajaan. Kalau sebuah politik tidak berjuang untuk menjadi kerajaan, maka dia hanya berjuang untuk menjadi NGO saja. Oleh itu kita perlu berjuang habis-habisan untuk menjadi kerajaan. Sebagai parti kerajaan sekarang, MCA sebagai parti kerajaan, kita sepatutnya berada dalam kerajaan, dalam kabinet untuk menggariskan dasar-dasar dan memikul tanggungjawab untuk semua kaum. Tapi masalahnya kita telah pun membuat keputusan di Perhimpunan Agung dan juga Perhimpunan Agung Luar Biasa untuk kita tidak menyertai kabinet apabila kita kalah teruk dalam pilihan yang lalu. Ini satu keputusan yang telah dibuat oleh Perhimpunan Agung. Oleh itu apa-apa keputusan yang ingin kembali ke kabinet perlu kita balik kepada Mesyuarat Agung Luar Biasa untuk memutuskannya. Dan saya yakin bahawa perwakilan MCA mereka matang. Mereka tahu pentingnya kita bagaimana untuk mendapatkan kuasa untuk membantu rakyat. Mereka tahu bahawa politik itu adalah kuasa yang penting untuk kita memperjuangkan matlamat parti. Apabila mereka seorang ahli parti, maka mereka tahu sebagai ahli parti, perjuangan kita sebagai ahli parti adalah untuk pastikan bahawa kita mendapat kuasa dalam kerajaan untuk bantu rakyat. Kalau parti politik itu, walaupun jumlah kerusi dia kecil, 7 dalam MCA, kalau dia tak duduk dalam kerajaan, maknanya dia tidak boleh bersuara ataupun mengambil bahagian dalam beberapa keputusan yang dibuat oleh kerajaan dalam hal-hal pentadbiran negara. Jadi saya nak tahu, mengapa MCA pada masa itu buat keputusan tidak mahu duduk dalam kabinet? Itu masa yang dahulu. Masa kepimpinan dulu. Memang pada masa itu kita juga berfikir dengan mendalam apanya masalah kita kalau kita tak ada dalam kabinet. Tapi yang pentingnya pada masa itu kita fikirkan bahawa kita nak kuatkan semangat ahli-ahli parti agar kita dapat bersatu padu untuk menang lebih daripada 15. Itunya matlamat dia. Kerana pada masa itu kita dah kalah teruk pada 2008. Kita tinggal 15 kursi. Oleh itu pada masa itu kita berbincang bagaimana untuk kita kuatkan semangat ahli-ahli parti akan bersatu padu untuk menang lebih daripada 15 kursi. Sebab itu membuat keputusan seperti itulah. Kalau tidak lebih dari 15, kita tak masuk kabinet sebagai satu orang kata putus, dan orang kata membakar jembatan. Bahawa kalau kita tak berhempas bulas, tak bersungguh-sungguh sangat, kita mati semua. Itulah akibatnya.
Tapi kita kena, orang kata, bertanggungjawablah kepada keputusan yang telah kita buat. Dan kita telah pun bertanggungjawab terhadap keputusan ini, dan dalam selepas pilihan raya kita tidak masuk kabinet. Dan kita telah pun menyatakan bahawa tapi bagi MCA kita kena mengulas balik atau mengkaji semula apa-apa keputusan yang buat dari masa ke semasa. Jadi bila itu pada masa dulu. Ini masa sekarang. So masa sekarang zaman-zaman baru, zaman yang perlu kita fikirkan apa masa depan kita. Jadi bila agaknya Datuk Seri akan buat mesyuarat agung luar biasa ni untuk buat keputusan baru untuk kembali ke kabinet? Bila agaknya akan buat mesyuarat ni? Yang penting saya nak tegaskan di sini, saya perlu pastikan bahawa parti, masalah parti kita dapat, saya kena kukuhkan parti dulu. Saya kena pastikan parti sekarang, selepas pemilihan parti, kita nak kembali bersatu padu, kita kukuhkan parti. Kemudian saya akan berikan sedikit masa kepada ahli-ahli parti untuk fikir masak-masak. Kemudian kita akan buat balik, orang kata, Perhimpunan Agung untuk mengkaji semula keputusan ini. Tapi dalam jelajah Datuk Seri buat ke seluruh negara itu, berjumpa dengan grassroots leaders. Memang ada ramai perwakilan yang minta kita balik ke kabinet. Memang ada. Datuk Seri, saya nak tanya, MCA hari ini berada dalam satu keadaan yang mencabar seperti yang Datuk Seri sendiri dah akui tadi. Dan mungkin ramai orang kata apabila sudah hilang pengaruh di kalangan masyarakat Cina, mungkin MCA akan perlu lebih lantang, mungkin lebih chauvinis dalam menyuarakan isu orang-orang masyarakat Cina. Apakah ini akan menjadi satu agenda dalam MCA ataupun agenda Datuk Seri? Saya rasa ini bukan caranya untuk mendapat sokongan daripada orang rakyat Cina. Rakyat Cina nak lihat bahawa MCA sebagai suatu parti yang berkuasa dalam kerajaan, yang boleh menyuara dengan lantang hak asasi mereka. Dapat menyuarakan dari segi kebebasan untuk mereka melihat good governance dan meritokrasi dalam kerajaan. Oleh itu MCA tidak perlu menjadi satu parti chauvinis. MCA perlu tekankan dari segi perjuangan nilai kita. Perjuangan nilai kita yang nilai-nilai, orang kata, kesaksamaan untuk semua rakyat. Dan bukan saja untuk orang Cina, bahkan untuk orang Melayu dan orang India, kita juga boleh sama-sama memperjuangkan dia sekali. Oleh itu, apabila kita dapat tegaskan pendirian MCA dari segi berbagai isu yang memberikan kebaikan kepada masyarakat dan negara, maka kita akan mendapat sokongan semula. Saya dah katakan tadi, kalau dulunya kita telah memerintah sekian lama, kita telah menjadi semakin angkuh, kita telah jauhi daripada akar umbi, kita dah tinggalkan mereka, maka sekarang apabila kita kembali balik semula bersama dengan mereka, kita tak perlu lagi chauvinis. Saya rasa tak perlu gunakan cara chauvinis, kerana chauvinis ini akan membawa kemudaratan, akan membawa orang pecah belah kepada masyarakat berbilang kaum negara ini. Rakyat komuniti Cina sekarang memang mereka faham bahawa Malaysia ini sebuah masyarakat berbilang kaum. Kita tak boleh, orang kata, keterlaluan dari apa segi sekalipun. Tapi kita perlu jaga kepentingan dan hak asasi masing-masing. Dan oleh itu saya rasa sekiranya MCA dapat benar-benar melihatkan kuasanya, melihatkan bagaimana melalui kongsi kuasa dapat menjamin, orang kata, keperluan rakyat orang Cina dan juga rakyat keseluruhannya, maka saya rasa automatik orang Cina dan juga masyarakat Cina akan hormat kepada parti dan seterusnya memberi sokongan. Kita tengok Datuk Seri dalam dua pemilihan yang lepas, dalam dua pilihan raya yang lepas, banyak unsur-unsur membenci, saling membenci, politics of hatred umpamanya. Apakah ini nanti akan menjadi satu perkara biasa dalam politik? Saya rasa ini satu politik of hatred, ini satu perkara yang perlu kita elakkan. Kalau ia berterusan, ia akan pecah belahkan negara kita dan rakyat negara kita. Dari segi permainan politik pembangkang, mereka lebih suka kalau lihat MCA berlawan dengan UMNO. Kalau boleh dia nak pecah belahkan MCA dengan UMNO.
apa-apa isu Melayu, orang Cina, dia nak berikan kedua-dua parti ini untuk orang kata bertengkar, berlawan. Tapi saya rasa kita tidak boleh terperangkap dengan daya pembangkang ini, kerana kita perlu tahu bahawa perjuangan MCA dan UMNO adalah sama untuk menjaga rakyat berbelang kaum dalam negara ini. Oleh itu, apabila kita mempunyai objektif yang sama, tak ada gunanya kita berlawan dari segi isu orang kata agama ataupun isu bangsa, kerana kita tahu bahawa kita perlu sama-sama menjaga keharmonian negara ini. Oleh apa yang perlu kita buat adalah pastikan bahawa apa pembangkang yang buat tu, apa pembangkang yang perjuangkan itu, kita nak orang kata kena jelaskan kepada rakyat bahawa itu adalah hela mereka. Hela pembangkang memang suka kalau boleh apa juga langit boleh mereka janjikan untuk rakyat, dan kita tak akan mencapai apa-apa sekiranya kita dengar pihak pembangkang. Okey, Datuk Seri, dalam politik hari ini kita tengok tidak ada lagi kawasan selamat lah. Ya, sama ada parti UMNO, parti DAP, parti malah MCA dan Gerakan, tidak ada lagi kawasan yang selamat. Di Johor umpamanya yang MCA kuat tapi sudah tergugat keadaan dia. Apa agaknya yang akan dilakukan untuk mengembalikan Johor tu sebagai bastion ataupun fortress untuk MCA? Ya, kita akan kembalikan yang paling penting, paling awalnya kita kembalikan keyakinan ahli parti kepada parti dulu. Saya rasa sekiranya ahli-ahli parti seterusnya bersama dengan parti, maka sekurang-kurangnya 30% sokongan rakyat kepada Barisan Nasional akan kita kekalkan. Selebih daripada itu, selepas daripada itu, kita perlu selesaikan atau bersama-sama dengan rakyat isu-isu mereka. Isu-isu rakyat di peringkat akar rumbi perlu kita selesaikan bersama melalui MCA, UMNO dan Barisan Nasional. Oleh itu saya yakin apa juga usaha yang kita lakukan sekarang, transformasi MCA yang kita nak lakukan sekarang, kita bukan saja teruskan perkhidmatan parti yang baik di peringkat akar rumbi, tapi kita nak tukar struktur MCA dulu. Kalau dulu hanya berkhidmat untuk rakyat, tapi kita juga nak tukar struktur MCA menjadi satu jentera pilihan raya Barisan Nasional di peringkat akar rumbi mulai pada hari awal lagi, hari sekarang lagi. Tak payah dulunya kita selalu tunggu sehingga pilihan raya datang, kita baru wujudkan bilik operasi, kita wujudkan jawatankuasa jentera pilihan raya. Saya rasa dah terlewat dah. Apa yang perlu kita lakukan sekarang, sebenarnya bilik perkhidmatan kita, pejabat-pejabat perkhidmatan MCA sejak mula lagi perlu mempunyai bilik operasi. Sudah dibuat ke atau dalam perancangan atau macam mana? Dalam fasa transformasi MCA sekarang, untuk pastikan mereka lakukan yang perlu untuk kita jayakan kekuatan kita di peringkat akar rumbi. Kerana kita tahu dulu kita berkhidmat, selepas kita berkhidmat kepada rakyat, rakyat balik kampung, mereka dah lupakan pada kita. Sekarang kita perlu jejaki mereka. Apa yang perlu lakukan selepas perkhidmatan, kita perlu buat follow up dan buat jejaki, pastikan follow up itu berjaya dan merapati, dekati rakyat yang sedia ada. Datuk Seri, kalau kita lihat trend daripada 2008 kepada 2013, saya hanya tinjau MCA saja ya. 2008 15 kerusi, kemudian 2013 tinggal 7. Kalau trend ini terus, MCA dalam keadaan bahaya. Maknanya saya fikir Datuk Seri kena mengambil langkah-langkah yang cukup drastik untuk mengembalikan keyakinan orang kepada MCA. Apa yang Datuk Seri boleh buat? Saya nak jelas di sini bahawa kita telah pun berada di peringkat yang paling rendah, dari 7 kerusi. Dan apa yang kita boleh buat sekarang adalah pastikan bahawa MCA kembali bersatu padu dengan cepat, dan kita perlu teruskan lagi, kuatkan lagi perkhidmatan dan juga jentera kita di peringkat akar rumbi. Dan saya yakin bahawa perkara-perkara dasar, masalah-masalah Cina yang pokok, ataupun masalah masyarakat yang pokok dapat kita selesaikan dalam masa yang tersingkat, dan tunjukkan bahawa parti MCA sebuah parti yang berkuasa di Barisan Nasional bersama-sama dengan UMNO dan parti-parti yang lain.